صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لمن والله ما هذا الوجود لا مشير كل المعبود كن وانا يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلب المطلقين صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام حن مشتاق Halo. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Maka kata hamba di sini ialah Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi Al-Fatani. Maka kata hamba yakni Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi. Maka kata hamba berkata oleh guru hamba. Guru hamba sini ialah kena kepada Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Al-Makki, atau lebih dikenal dengan Syekh Pak Da'i Mekah. Itu guru hamba di sini. Lalu dia doa dululah. Apabila disebut tok guru dia doa dulu pada tok guru dia. Iaitu pada zaman ni tok guru dia ni masih hidup lagi lah ni. Sebab tu didoakan atalallahu baqa'ahu, memanjanglah oleh Allah akan kesediaannya atau kekalannya siapa? Guru hamba tu. Yang ni maksudnya didoakan panjang umur. Itu baqa'ah dengan mana umrahu. Umrahu. Atalallahu baqa'ahu ay atalallahu umrahu. Mudah-mudahan memanjanglah oleh Allah Ta'ala akan umur Syekh pada Mekah, iaitu pada zaman beliau mengarangkan syarah di atas kitab Syekh pada ni. Apa kata guru tu? Ni maqalul qaw bagi kata guru. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam kurungan itu ialah kitab Idahul Muram. Itu dah dalam kurungan itu ialah kitab Idahul Muram. Di luar daripada kurungan itulah syarah bagi Idahul Muram, iaitu Misbahul Ghulam. Lalu syarah dia nak syarah lah, kenapa kau guru dia memulakan dengan bismillah? Katanya syarah memulai ia guru hamba dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana meniru akan aturan Quran yang mulia. Ini ilah yang pertama. Kenapa kau mula dengan basmalah? Itu mengikut iktidak bitartibil Quranil Karim. Mengikut akan tertib aturan Quranil Karim. Karena Al-Quran 30 juzuk itu dipelaturkan dia dengan surah Fatihah yang pertama. Kemudian surah Fatihah itu 7 ayat. Satu daripada ayat yang pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu di kita mazhab Syafi'i, Fatihah 7 ayatnya, satu ayat yang pertama Bismillah. Maka ayat yang ketujuh tu sambung seterus, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Ada pun selain daripada mazhab kita Syafi'i itu, ada yang menyatakan kata 7 ayat. Tu 7 ayat tu ittifaqlah, sepakat. Tapi khilafnya pada ayat manakah yang pertama. Maka ada ulama yang mengatakan 7 ayat tu ayat yang pertama Alhamdulillah. Maka ketika tu bismillah dia sunat. Kerana ketika tu bismillah tu bukan satu ayat daripada Fatihah di sisi mazhab tersebut. Maka ayat yang ketujuhnya mana? Ayat yang ketujuh iaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Jadi ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situlah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi kita orang mazhab Syafi'i ini 7 ayat Fatihah bismillah ayat yang pertama. Maka sebab tu sayugianya kita siratal ladzina an'amta 'alaihim tu kalau bolehnya satu ayat straight sambung. Lepas kalau tak ada nafas, maka tak ada nafas siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh berhenti situ sekejap. Lepas tu
Sambung tu ghairil maghdub. Itu di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami yang kata tak sunat dah nak ambil balik. Tapi kalau kita ambil daripada guru kita almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh, dia ambil daripada guru dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, daripada guru dia di Mekah itu Syekh Ahmad Hijazi. Nah, itu Sayyidul Qura di tanah Hijaz, di Mekah dan Madinah, ketua bagi segala qura. Maka bacaannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang menjalani gitu. Jadi kalau orang biasa pergi sembahyang dengan tok guru juga, ia akan bunyi pelik sikitlah. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ambil di 'alaihim atau ghairil maghdubi 'alaihim boleh juga ambil situ boleh. Dah. Kerana dia kira wakaf daruri, tidak wakaf tamdak. Itu tak ada masalah apalah. Tapi sayugianya apabila kita baca Fatihah 7 ayat tu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Nah, kalau nafah tu panjanglah. Barulah orang panggil cukup-cukup kita baca tu 7 ayat. Maka kerana mengikut aturan Quran yang mulia, Al-Quran tu disusunkan Al-Fatihah surah yang pertama. Maka Fatihah tu 7 ayat, satu ayat daripadanya yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana tu memulalah oleh guru hamba yakni Syekh pada Mekah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana meniru akan aturan Quran yang mulia. Dan kerana menjunjung. Tu tengok. Tadi awak mari dengan meniru. Tiru aturan Quran. Sebab Quran tak ada suruh mula dengan bismillah tu. Tak ada suruh mula dengan bismillah Qurannya. Maka sebab tu awak mari dengan ibarat meniru, tiru aturan Quran. Tu. Kalau kira sabab apa orang panggil nuzulul ayahnya, nuzul Qurannya, ayat yang mula-mula turun tu surah Iqra. Mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca olehmu hai Nabi Muhammad SAW, bismi rabbika, dengan berkat nama bagi Tuhanmu, atau dengan berkat zat yang dipernamakan dengan nama Allah. Itu bismi rabbikal ladzi khalaq, yang maha mencipta. Itu boleh juga kita nak kata bahawasanya nak tiru perintah Al-Quran yang pertamanya baca dengan berkat nama Allah. Itu boleh juga kita tu. Tetapi tak ada lah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kerana tu mari dengan meniru. Adapun ilat yang kedua, ni Athah berkata kerana tadi memulai ia guru hamba dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana menjunjung mafhum. Menjunjung junjung artinya taat perintah. Itu makna menjunjung. Imtisal, itu dia panggil. Menjunjung artinya imtisal. Tapi bukan imtisalul awamir. Ini orang panggil imtisal bimafhumil hadis. Itu. Junjung titah maknanya taat perintah, taatkan perintah mafhum hadis. Tu bukan mantuk bagi hadis dah, tapi mafhum bagi hadis. Muqtada bagi hadis. Perkara-perkara hak dituntuti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu secara mantuk Nabi tak suruh mula olehmu dengan bismillah, tu tak ada. Tapi secara mafhum, arti mafhum ni mafuhima minal mantuk lah. Makna yang difahami daripada mantuk. Daripada perkara yang ditutur oleh Nabi itu panggil mantuk. Makna yang difahami daripada ibarat yang dituturkan oleh Nabi itu seolah-olah perintah. Maka junjung.
Junjung arti ta'at kan mafhum suruh, mafhum perintah. Itu. Menjunjung arti ta'at kan mafhum. Ta'at kan makna yang difahami daripada mantuk hadis Nabi itu perintah penghulu anbiya, ketua bagi para nabi. Mana tu hadisnya kullu amrin. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Tu buat tinggal sebutin dia tu ni. Bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tu kita banyak dah tu dalam kitab Kifayatul Awam tu habis geng. Nak dengan makna isti'arah gapo yang bahas panjang. Tak payah kita panggil lama-lama sangatlah sini. Artinya arti hadis penghulu anbiya, arti sini makna balik bahasa lah, terjemah. Tiap-tiap pekerjaan yang ada guna. Arti ada guna tu artinya yang syarak ambil penting. Tu muhim maknanya. Itu maknanya pekerjaan yang ada guna. Artinya pekerjaan tu syarak ambil penting. Serta pula syarak tidak memulakan dengan apa-apa perkara pada pekerjaan tersebut. Contoh kita kata sembahyang. Sembahyang ni penting. Tetapi syarak telah mula dah. Mana? Dengan takbiratul ihram. Tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Jadi haram benda yang halal dengan sebab takbir, jadi halal benda yang haram dengan sebab salam. Maka dimulakan dengan takbir, disudahkan dengan salam. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita maksusatin. Itu dia semaya. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Maka kerana itu tak boleh kita mula dengan bismillah. Mana mula dengan bismillah? Usalli fardal isya'i 4 raka'atin ada'a mustaqbilal qiblat imam lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Itu bid'ah panggil. Baiklah. Kena mula dengan Allah akbar. Ada pun sebelum takbir kita duk bismillah juga, nak baca qul a'udzu birabbin nas, nak minta berlindung dengan Tuhan daripada waswas syaitan apa. Itu bukan mula ke semaya dengan bismillah. Ingat baik dah. Mula ke semaya dengan bismillah ni artinya usolli fardal isya'i tu kan bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sebab tu Allahu akbar. Kita dah bismillahirrahmanirrahim. Itu bid'ah tu. Tu. Tak dapat tidak mesti dengan lafaz Allahu akbar. Tu tak boleh dengan Allahu a'zam ke Allahul jalal ke, tak boleh. Mesti dengan Allahu akbar. Hatta kalau nak mari nama lain pun Allahur Rahmanur Rahim akbar, kena ada juga akbar belakang itu ni. Kalau tidak tak sah. Maka tak sunatlah mula dengan bismillah pada pekerjaan yang telah syarak tuntukkan dengan perkara lain pada pekerjaan tersebut. Begitu juga khija'ah seumpama safasifih dia panggil apa? Perkara-perkara yang kehinaan dia panggil. Pergi sapu-sapu. Tu jahit kasut ke. Nak buat tahid cicak ke, kita tahid cicak ada atas kapek, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat tu. Sebab apa? Hijab tu safasifih dia panggil. Hijab yang hina-hina. Faham tak? Begitu juga makruh mulakan dengan bismillah pada pekerjaan yang makruh li zatih. Makruh pada diri perkara tu. Ya ada makruh ni dua, makruh li ghairihi, makruh li zatihi. Kalau makruh li ghairihi itu sunat juga kita basmalah, kita baca bismillah. Mana seumpama kita makan peta budu, atau ke bau mulut kita makan bawang. Itu ke bau mulut kita. Maka peta budu bawang tu ngumpuk atas kepala itu. Puk derah ke? Derah sikit. Kuat sikit. Tu peta budu bawang tu orang panggil makruh li ghairihi. Maknanya makruh dia tu kerana bau dia tu, bukan kerana diri benda. Agak sebab tu kita makan tu baca bismillah tak? Baca bismillah tak makan peta? Baca. Jangan peta ni makruh ni, makan tak baca bismillah. Makan dengan setan mu jawab dia. Faham tak?
baca bismillah. Tu makruh. Makruh li ghairihi. Makruh kerana bau dia, bukan kerana diri betal atau bawang atau wudu tu tidak. Ada pun kata makruh baca bismillah tu ana? Makruh li zatih. Pada perkara hak karahah dia tu ialah pada diri dia tu sendiri. Seumpama kita terokok. Rokok tu makruh bagi zat tubuh dia tu sendiri. Maka kerana tu bila kita cucu rokok baca bismillah tu makruh betul. Gitu juga haram. Perkara yang haram kita baca, kita hijau, maka haram juga kita baca bismillah. Namanya kata minum arak ni haram, tapi bila-bila tu buat juga lah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan haram baca bismillah. Dua kali haram. Haram minum arak. Kalau dia baca bismillah pula, haram baca bismillah. Dua kali dosa pula situ. Baik dah? Habis. Itu akullu amrin zibalin. Tiap-tiap pekerjaan yang ada guna. Mana apa ada guna? Yang syarak ambil penting. Tu penting di sisi syarak. Tapi la yubda'u fihi, yang tiada dimulai padanya pada tiap-tiap pekerjaan yang penting tadi tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat Allah, dengan berkat zat yang bernama Allah, atau dengan berkat dengan berkat zat yang bernama Allah, atau dengan berkat nama Allah. Gitu boleh tak? Itu kembali kepada kalau orang panggil jumhur Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah ya, isim ainul musamma, maka terjemahnya dengan berkat zat yang dipernamakan dengan nama Allah. Kalau kita menjalani di atas bahagia ahli sunnah wal jamaah serta muafakat dengan pendapat Mu'tazilah, isim ghairul musamma, nama tu lain daripada benda yang dipernama, maka terjemah bismillah itu artinya dengan berkat nama Allah tu, dengan berkat nama Allah. Itu. Tu yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasih, Ar-Rahmanir-Rahim. Fahuwa, maka ia tiap-tiap hijau tadi tu aqta'u. Maka ia tiap-tiap kerja tu seperti benda yang kurang. Aqta'u makna seperti benda yang kurang, yang terjemah sini. Mana terputus, terpotong. Benda kalau dia putus juga kurang dah lah. Macam lembu putus ekor, kurang dah. Kurang. Tu mutu putus tayar dak tu ni. Kurang dah. Kurang lah, tak boleh bergerak dah. Seperti benda yang kurang. Apa makna aqta'u? Artinya arti aqta'u tak ada berkah padanya. Kalau kita biasa baca kitab Arab tu dia kata aqta'u tu ai qalilul barakah, mana sedikit berkat. Jadi tak ada sini. Tak ada sini makna tak ada sini enggak mana sedikit lah, begitulah. Tak ada berkat langsung. Parah juga ni. Ni makna tak ada sini makna qalil, sedikit berkat. Tak ada makna sedikit. Seolah-olahnya macam tak nampak apa berkat tu, padahal ada tapi oleh kerana sikit sangat supaya tak ada. Gitu supaya tak nampak berkat. Itu dia panggil tak ada berkat, artinya sedikit berkat. Berapa kata tak ada? Barangkalinya oleh kerana sikit, maka seolah-olah macam tak ada, tak nampak. Itu tak ada berkat ini, sedikit berkat padanya pada tiap-tiap pekerjaan yang tak dimula dengan bismillah. Jadi itu mantuk lafaz daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya ma fuhima minal mantuk tadi. Makna yang difahami daripada mantuk tadi tu, kalau kita nak berkat banyak, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dia panggil. Itu mafhum. Maka kerana itulah Syekh pada Mekah memulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu. Apa makna berkah? Kebiasaan kita dengarnya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu arti berkah. Setengah ulama kata subutul khair ilahi fi syai'. Sabit kebaikan yang bahasa ketuhanan
pada sesuatu perkara. Itu dia panggil barakah juga. Tuh, nah, sabai sesuatu subutul khair ilahi. Nah, subutul khair ilahi, sabai kebaikan yang dibahasa pada ketuhanan fi syai'i, pada sesuatu perkara. Itu dia juga panggil berkah. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, antara lainnya al barakatu ma'a akabirihi. Keberkatan itu ada beserta yang besar-besar di kalangan kamu. Arti orang besar-besar ini besar pada ilmunya, besar pada amalnya. Itu. Maka sebab itulah kita salam dengan tutup guru, dengan alim ulama, orang soleh. Kita bersalam itu cium tangan dia. Kenapa? Bukan tangannya. Yang kita naknya ialah barakah yang ada pada diri seorang yang warak, seorang yang alim, seorang yang soleh tadi tu. Tu ya redha, ya suka. Maka ketika tu kebaikan tu dapat kepada kita. Subutul khair ilahi fi syai'. Sabit kebaikan yang bahasa ketuhanan pada sesuatu. Itu berkat. Bila dapat orang panggil kebaikan yang bahasa ketuhanan pada kita, maka kebaikannya bertambah-tambah. Ziyadatul khair, itu yang panggil barakah. Duit walaupun sikit tapi barakah, cukup untuk sara hidup, nafkah anak bini. Itu barakah tu. Tu duit walau banyak tapi tak cukup, itu tandanya tak berkat. Tak boleh nak sedekah ke orang, tak boleh nak berzakat, tak boleh nak infak, tak boleh nak wakaf. Apa? Kedekut, bakhil kopi. Jangan kata nak infak, nak sedekah, nak wakaf. Nak beli spendo dia apa kedekut hangi. Rela pakai spendo saya. Ni sebab apa? Sayangnya duit, sipenya. Tengok. Akhirnya mati. Tu dapat apa? Tak dapat gapo sekara dia. Tu tengok. Tu tak berkat tu apa panggil? Tak berkat. Pas anak bini pula tak ada nak ajar agama. Maka bila mati dia, harta dia tu tidak dibuat kebaikan. Anak dia pun tak sabar tunggu yang mampu. Kata bila pok nak mampu nak ambil duit banyak ni. Tengok. Tu habislah kira-kira. Tak ada benda tinggal. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Itulah. Apabila matinya oleh seorang anak Adam itu, maka terputus segala amalnya melainkan 3. Adakah 3 ni saja? Tidak boleh dipahami begitu. Bukan hanya 3 ni, tapi dalam hadis ni Nabi sebut 3. Sebab apa tak boleh faham tu? Sebab ismul adat la mafhumalah. 3 tu nama bagi bilangan. Maka nama bagi bilangan ni tidak boleh difahami daripada dia. Hanya 3 ini sahaja yang tak terputus. Banyak lagi. Dalam hadis yang lain banyak lagi. Itu tu boleh tengok dalam kitab Bahjatul Wasa'i dulu. Ada dalam kitab Bahjatul Wasa'i dulu. Ia bahas tu. Tentang apa hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin tu. Ia bahas. Ada waktu bait syair kalau tak silap. Tu ada 10 perkara lagi. Apa pun tak ingat dah. Kita tengoklah dalam kitab Bahjatul Wasail kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya dalam kitab Bahjatul Wasail itu disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten. Ataupun kitab Bujairimi ke? Tak ingat dah, banyak sangat tu tengok. Lebih kurang kot. Kalau tak ada dalam Bahjatul Wasail, artinya saya salah tengok. Ada dalam Bujairimi kalau tak silap. Itu dibahas tentang hadis apabila mati anak Adam, terputus segala amal melainkan 3. Mana 3? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jaro yajri ni artinya berlari lah. Ada ahbas marah terjemah berlari, ya. Berlari artinya tu tak putus-putus, berterusan. Itu makna dia nya berterusan. Itu infak wakaf.
Maka tak rugilah kita berinfak, kita berwakaf. Itu sebagai orang panggil investment kita. Pelaburan kita. Bila kita tu mati, akhirat esok kita dapat kecapi. Keuntungan laba dia. Walaupun duit kita sikit lah ni, tapi kalau kita sedekah, kita infak, kita wakaf, itu orang panggil barakah. Mana? Bertambah-tambah kebaikan. Tak putus-putus bah kebaikan tu. Mana akhirat esok boleh guna. Tu tengok. B. Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan dengan dia. Maka sebab tu kalau kita reti apa, kita kena ajar tak reti. Jangan kita reti, kita pandang, kita sipai kita sore Yusuf. Sipai buah dalam mari. Budak-budak baru minta baca, saya tak pandai, padahal malah ke tak pandai dah. Macam mana ngaji tak pandai? Yusuf tengok kau Yusuf. Dua-dua Yusuf lah kalau kira-kiranya. Dua-dua Yusuf. Dua-dua Yusuf tu ambil perhatian. Jangan orang panggil kita ngaji kita sore, jangan. Kita ajar hak budak-budak, hak tak reti, hak tak pandai, hak baru masuk. Supaya nanti orang panggil kita tu berkekalan pahala akhirat esok. Itu. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang baik yang mendoakan dia. Jadi pasti dah anak yang baik tu senantiasa mendoakan ibu bapa dia. Sebab tu kita kalau dalam doa paling malam-malam sekali jangan tinggal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu jangan tinggal tu. Kalau kita tinggal hak tu, mewarisi papalah hidup kita. Faham tak? Itu. Habis. Dan memulai ia guru hamba pula. Tadi mula dah, ni mula pula sekali lagi. Isyarat kata mula pula sekarang ini orang panggil ibtida' idhafiyan. Ibtidaan idhafiyan. Hak memulai mula-mula sengaja tadi ibtidaan hakikiyan. Hak mula sengaja, mula dengan mula tak ada hak belum pada dia tu sesuatu, itu orang panggil ibtida' hakiki. Mula-mula sengaja. Kalau orang panggil mula tapi sebelumnya ada sesuatu dah, itu dipanggil ibtida' idhafi. Memula pula sebelum daripada masuk kepada maksudnya, sebelum daripada masuk kepada bicara maksud, ini tujuan. Maksud mana tujuan? Sebelum nak masuk cara gapo hak dia nak cara dalam risalah ni, you wak mula sekali lagi. Setelah mana wak mula dah dengan bismillahirrahmanirrahim. Memula tadi tu takluk pada kata memulai dengan alhamdulillah. Itu dalam kurungnya itulah perkataan Syekh pada MK. Artinya arti alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Itu terjemah itulah. Artinya segala puji itu hak Allah Taala belaka. Tidak ada satu pun yang satu puji pun yang dimustahakkan kepada selain daripada Allah. Maka sebab tu salah besar apabila orang puji kita tu kita simpan di dalam diri kita. Kita bergebah hidung suara-suara kita. Luar hidung kita, bangga rasa. Tu salah besar lalu dah. Tu. Maka sebab tu apabila orang puji kita, dalam hati kena ingat lalu dah. Apa? Ni hak Tuhan belaka ni wi kurnia. Itu. Hadza min fadli rabbi. Ini hak Tuhan belaka ni wi kurnia. Tak ada satu pun hak milik aku. Habis. Ini kenapa? Karena sabit dalam hadisnya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdalati. Dalam satu riwayat bi alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Sama juga. Maka nak mengamalkan dua-dua hadis ni, ulama kita hipung dua-dua hadis ni lagu mana? Iaitu hadis mula dengan basmalah tu orang panggil mula sengoti-ngoti. Hadis mula dengan alhamdulillah tu mula nisbah setelah mula dengan bismillah. Itu dah. Itu semua tu kita syarah dah dalam kitab Kifayatul Awam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadun wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salla wa sallama. Ingat tu.
Dia tulis angka 1 di luar. Cuba tengok. Katanya, kata musannif sallallahu ilah hingga akhir lah. Tu harah rumuh daripada ila akhir, iqra ila akhir. Sungguhnya menselawat ia syekh, ia guru hamba, iaitu syekh pada Mekah. Lalu doa pula sekali lagi, afallahu anhu. Ini barangkalinya nota kaki ini dibuat setelah mana wafatnya syekh pada Mekah lah. Doa dengan afallah, rahimahullah, radhiyallah. Itu semua tu doa-doa untuk guru yang telah meninggal dunia. Jangan guru masih hidup lagi kita panggil rahimahullah. Memelah rahmat Allah Ta'ala di doa. Tapi dia masih hidup, kita doalah hafizahullah ke wara'ah, atau atalallahu umrahu, atau atalallahu baqa'ah. Doa lagu tu kalau orang hidup. Kalau hak meninggal dah baru rahimahullah, afallahu anhu, atau radhiyallahu anhu. Dah? Ingat tu. Jadi barangkalinya nota kaki hasyiah di tepi ni Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi ni dia tulis ketika mana guru dia Syekh pada Mekah telah meninggal dunia. Maka sebab tu dia doakan afallah, mudah-mudahan memaaflah oleh Allah anhu daripada guru hamba, daripada Syekh pada Mekah. Sungguhnya menselawatlah ia guru hamba atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang lain. Sama juga orang lain pun gitu juga. Siapa dia orang lain ni? Bayan pada kata orang lain. Daripada muallifin, daripada sekalian penulis-penulis, pengarang-pengarang kitab. Kerana apa tu? Artinya bukan hanya Syekh pada saja. Setiap pengarang-pengarang kitab yang lain tu berselawat ke atas Nabi dalam karangannya, dalam khutbah kitabnya, kerana beramal dengan mafhum hadis. Begitu. Beramal dengan mafhum juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya. Ada tak tepi tu? Ada deh. Man shalla, barang siapa yang berselawatlah ia barang siapa alayya ke atas aku fi kitabin, di dalam kitab, ai fi maktubin lah. Di dalam maktub. Maktub. Habis kita tak cakap maktub, jadi kita panggil kitab kat sini. Barang siapa yang berselawat di atas aku di dalam kitab, artinya di dalam catatan dia, maktub, lam tazalil malaikatu. Nescaya jawab bagaimana? Nescaya senantiasalah oleh para malaikatnya tusalli alaihi, berselawat di atasnya, di atas man. Tuh. Jadi berselawat malaikat ni dengan makna istighfar. Begitulah mutabaqah dalam satu riwayat lainnya bunyi lagu ni, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfir lah. Dalam hadis lainnya riwayat mari, barang siapa yang berselawatlah ia barang siapa ke atas diri aku di dalam catatan kitabnya, nescaya senantiasalah oleh malaikat tastaghfirlah, memohon keampunan baginya. Itu makna tusalli, maknanya mendoa keampunan tu oleh para malaikatnya, alaihi di atasnya, di atas man barang siapa. Selama mana tu mendoakan pengampunan Allah, meminta keampunan Allah ke atas diri seorang yang menulis selawat di dalam buku dia. Madama ismi, selama mana berkekalanlah namaku fi dzalikal kitabi, di dalam demikian itu kitab. Maka hadis ni intaha, selesailah hadis ni diambil nakal daripada kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ni kitab Imam Jazuli kalau tak silap.
Tu kitab yang dipenuh-penuhkan dengan selawat-selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah-sirah yang ahsan, yang terbaik. Dah. Satu orang panglima jihad di tanah Melayu ni namanya ialah Raja Haji fi sabilillah. Itu mati dia dalam peperangan melawan penjajah dalam keadaan tangan kanannya memegang Dalailul Khairat dan tangan kirinya memegang badik. Tu artinya orang-orang dulunya beramal dengan Dalailul Khairat ni. Tu. Pak hadis ni ada Dalailul Khairat saja ke? Tak. Ada juga dalam kitab Tarikhul Damsyik karangan bagi Ibnu Asakir. Dan ada lagi dalam kitab-kitab hadis yang lain. Seumpama Jami'us Shaghir kalau tak silap karangan Imam Suyuti. Itu kena pergi cek wak hamwa lah tengok. Jadi kerana ambil orang panggil faham mafhum daripada hadis ni, Nabi kata barang siapa yang berselawat ke atas aku di dalam catatan buku kitabnya, maka senantiasa para-para malaikat tu mendoakan keampunan Allah ke atas dirinya selama mana kekal namaku dalam catatan. Maka berselawatlah para-para pengarang kitab muallifinya di dalam kitab-kitab mereka. Itulah. Apa artinya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam? Artinya bermula rahmat Allah dan kesejahteraannya Allah minta turun kedua-duanya, turunlah ia kedua-duanya rahmat dan kesejahteraan tu atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya tak payah syarah tu, mari dalam kitab Baqarah kita syarah dah, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh pada Mekah, ketahui olehmu. Ni ambil nak tiru dalam Quran juga. Mana Allah Taala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah Taala kata fa'lam, i'lam. Tu apa makna i'lam? Ai utlubul ilma hatta tata'allam. Ketahuilah olehmu, apa makna? Tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Ini juga Syekh pada nak mengikut Al-Quran. Dan kenalah kamu tahu, ni tafsiran ni syarah. Dan kenalah apa makna kenalah? Wajiblah. Itu makna kena. Bukan kena ni makna betul dah. Kena tu. Kena ni ada banyak makna. Kena ni ada banyak makna di Kelantan. Kena dengan makna betul. Kena dok kau awak ni. Kena tu. Makna betul dah tu. Tu. Kena dengan makna wajib. Tu kena masuk dak kelas ni. Kena. Kalau tidak kiai marah. Makna wajib. Itu. Jadi kena sini makna wajib. Dan kenalah mana? Wajiblah kamu tahu. Mana? Wajib kamu belajar sehingga kamu tahu dan i'tiqad dalam hati kamu, serta kamu ajarkan kepada sesiapa yang dipertanggungjawab ke atas diri kamu daripada ahli keluarga kamu, ibu bapa kamu kalau tak reti, adik-beradik kamu kalau tak reti, anak bini kamu kalau tak reti. Begitu juga orang-orang yang bekerja di bawah kamu kalau mereka tak reti. Termasuk juga hamba-hamba yang berkhidmat pada kamu. Tu kalau mereka tak reti. Wajib atas apa? Wajib atas kamu. Jadi wajib tahu tu bukan tahu tu ngaji lepas tu lepas gitu. Dah. Wajib ngaji sehingga tahu i'tiqad dalam hati, ngajar pula. Pak. Wajib ni wajib pak perkara dah. Habis. Tahu gapo? Akan bahawasanya tentu ada bagi kita. Siapa kita ni? Tiap-tiap makhluk ini. Artinya bukan kita hanya manusia saja. Tiap-tiap makhluk. Kita pun kena tahu bahawasanya lembu, ayam, itik, gajah, rimah, serati, gapo semua sekali ni.
Nah, bukit buka, gunung gana, cakrawala, langit, bulan, bintang, semua. Semua makhluk ini, semua makhluk tu. Qalam, arash, luh, mahfuz, syurga, neraka, mizan, ikut. Makhluk ni. Ada gapo? Ada Tuhan yang menjadikan dia tiap-tiap makhluk. Kena tahu dulu. Al-alamu hadisun. Tu kalau tak tahu alam ni baharu, beratlah mu. Lepas tu kita baca kitab-kitab tauhid kan. Umpama kitab-kitab ilmu kalam kan. Seumpama kitab Aqaid Abdudiyah. Permulaan perbahasannya, ketahuilah olehmu bahawasanya alam ini baharu. Nak tahu tu dulu. Sebab apa? Sebab ia menjadi wasilah kepada kita tu kena hukum sifat tu Tuhan. Kalau seorang itu tak tahu alam ni baharu, dia tak tahu alam ni baharu ke qadim barangkali dia i'tikad qadim boleh jadi. Sedia kala semula jadi begini dengan tak ada siapa yang menjadi. Nah, maka kafir dia. Itu i'tikad falasifah. Maka kena tahu bahawasanya alam ni makhluk apa? Ada Tuhan yang menjadikan dia. Sebab tu namanya makhluk. Tiap-tiap benda kena jadi itu dipanggil makhluk. Maka yang menjadi itu dipanggil khaliq. Dan mengadakan dia. Mengadakan dia tu atas tafsir tu. Menjadi, mengada, ijad belaka tu. Al-khalq wal ijad dipanggil. Atas muradih boleh kata. Mana menjadi, mengada dengan makna min adamin ila wujudin. Daripada tidak ada kepada ada betul tu. Faham tak? Opok kan ni. Kuat sikit. Kuat. Kuat. Tu fawahim. Gitu. Daripada tak ada kepada ada. Itu makna menjadi. Kemudian daripada tak adanya, kemudian daripada tak adanya tiap-tiap makhluk. Mana Allah Tuhan tu, Tuhan atau Tuan dia kata sini. Tuan. Tuan ni kena ke Tuhan itulah. Dialah Tuan, dialah Tuhan. Abdullah itu. Tuhan menjadikan tiap-tiap makhluk ni. Kemudian daripada tak ada nyonya makhluk. Dulunya tak ada. Bila Tuhan yang menjadi, baru ada. Artinya bukan ada dengan sendiri, tidak. Kita ada ni daripada tak ada kepada ada ni, ada yang menjadi. Kena tahu lagu tu. Kalau kita tak tahu lagu tu, dosa kita. Bahkan boleh jatuh kufur. Orang panggil apa? Mulhid kita. Apa mulhid? I'tikad dengan tak ada Tuhan lah. Etis dia panggil. Faham tak? Tu. Siapa Tuan yang menjadi? Kita buat badar pada kata syarih itulah. Kalau kita nak hubung dengan mata bunyi kemah dah. Kena ketahuilah olehmu akan bahawasanya ada bagi kita Tuhan. Selalu dah. Siapa Tuan yang menjadikan dia tiap-tiap makhluk ni? Tuhan. Gitu lah. Betul ni. Tu. Yaitulah. Apa yaitulah? Artinya yaitulah. Artinya ni nak tafsir marji'. Dhamir bagi huwa tu. Yaitulah. Tu. Yaitulah tu kena ke siapa? Tuhan itu satu. Payah sikit kita kan. Artinya itulah tu kena ke gapo? Yaitulah Tuhan itu satu zat yang terkaya ia zat daripada ganap ni makna sekalian genak kok segenap alam ni. Tu kalau kita kacak segenap tu seluruh mana ganap mana sekalian dan apa-apa perkara. Itu. Ini isyarat kepada hukum ketuhanan yang pertama. Mana? Iaitu ghina mutlak. Allah Ta'ala tu mustaghnian an kulli ma siwahu. Artinya terkaya daripada tiap-tiap barang lain dengan makna tak berajak gapo-gapo kepada selain daripada dia. Tu. Dia tak berajak gapo-gapo. Itu maknanya terkaya. Kaya sini kaya mutlak.
Bukan kaya muqayyad. Kalau kita ni kaya dipanggil kaya sebab muqayyad. Dikait dengan banyak harta, banyak tanah, banyak duit, banyak pakak. Ikut lagi. Bila hilang hak banyak tu tak ada lah kaya. Itu orang panggil kaya makhluk. Kaya dengan muqayyad. Adapun kaya Allah Ta'ala tu kaya mutlak. Tidak dikaitkan dengan apa-apa kait. Artinya kaya mutlak dengan makna tak berajak ke berapa la yahtaj. Tak berajak ke berapa ia daripada ganak-ganak, mana sekalian dan apa-apa perkara. Kerana apa tu? Kerana apa Tuhan tak berajak ke apa-apa selain daripada dia? Kerana tiap-tiap perkara ini, tiap-tiap perkara ni mana? Tak kira lah. Hak bahasa sungguh lagi ada ke hak bahasa sungguh saja ke? Itu sebab awak mari ibarat dengan perkara. Ia tak mari dengan ibarat makhluk saja. Kerana perkara tu lebih umum. Sama ada perkara tu orang panggil makhluk, mana benda hak kena jadi daripada tak ada kepada ada, atau perkara tu daripada tak berlaku kepada berlaku. Tiap-tiap perkara ini kejadiannya Ta'ala, kejadiannya Allah Ta'ala, semuanya tiap-tiap perkara tu takkid pada kata kejadian. Semuanya tiap-tiap perkara tu takkid pada kata kejadian. Mana tiap-tiap perkara tu semuanya kejadian Allah Ta'ala. Tak terlepas walau sebutir zarah, walau sebutir pasir, walau seekor semut, walau sebutir jirim jauh hafardin. Tu. Tu dah. Dan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya, artinya senantiasa, selama-lamanya senantiasa seperti dirinya pada sedia kala dahulu daripada ada perkara-perkara ini. Tu ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tu mana? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kanallah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana." Atau kanallah wa lam yakun syai'un qablahu. Ada dah Allah padahal tidak ada sesuatu pun sebelum daripada Allah atau serta dengan Allah. Patut Allah tu wa huwal ana, padahal ia Allah sekarang ini sebuah masa di kita alaihi ala ma alaihi kana, di atas barang, di atas perkara yang ada di atasnya barang itu ada ia Allah. Artinya Allah Ta'ala tu kelakuan dia seperti mana sedia kala dulu. Bukan kata ketika mana Tuhan ni buat dah makhluk maka Tuhan jadi berbila juga dengan makhluk. Tak. Tuhan tetap sedia. Tuhan tetap tidak berada di dalam alam, tidak duduk di luar alam, tidak berada di bawah rungkuk suntuk masa, tidak merentasi di atasnya, la ta'tari alaihi zaman, tidak mengenai di atas dirinya masa. Tu kenapa? Karena masa tu pun makhluk Allah. Karena masa-masa tu ibaratun an harakati syamsi wal qamari, ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan ni, itu dipanggil masa. Maka mustahil Allah Ta'ala mengenai di atas zat dan segala sifat-sifatnya oleh masa. Maka kerana tu Allah Ta'ala tidak berhajat gapo-gapo, lepas itu mana tak berhajat. Kaya maknanya tak berhajat. Tak berhajat dengan makna lepas serba-serbi daripada apa-apa perkara selain daripada dia. Tak kira sama ada makhluk atau masa. Tu masa pun Allah Ta'ala tak berajak. Kita berajak pada masa. Kita nak makan, berajak pada masa. Tak boleh lebih-lebih, lapar, mana kedai tutup, nak beli tu susah. Ni. Tu kita berajak pada masa. Kita duduk di bawah hukuk suntuk masa semua. Keluar di sana sini, mari. Itu kan. Allah tidak mengenai di atas dia masa. Dia tak berhajat pada masa dan masa lepas daripada dia. Dia tak berhajat pada alam, dia lepas daripada alam. Dia tak berhajat pada tempat, dia lepas daripada tempat. Dia tidak duduk pada tempat dan tidak duduk di luar tempat. Dia tidak duduk pada alam dan tidak duduk di luar alam. Tu gitu dah. Faham tak? Lepas tu dia lagu mana? Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Gitu lah. Nabi ajar dah kita.
Dan mentafsir ia guru hamba Syekh Pak Doa Mekah. Doa pula sekali lagi ni orang panggil kasih ketuk guru ni. Tu sebab kasih ketuk guru itulah jatuh barakah pada diri dia. Atalallahu baqaahu. Mudah-mudahan memanjanglah oleh Allah akan umurnya guru hamba. Menafsir apa? Mentafsir guru hamba tu. Menafsir ia guru hamba akan tu maf'ul bagi menafsir. Akan terkaya itu dengan kata guru hamba. Jadi Syekh pada dia tafsir istighna tu dia kata mana? Erti terkaya tiada menupan. Tak menupe. Bila kata tak menupe maka lepas, bebas, lepas. Ia Tuhan, ia Allah akan sesuatu sekali-kali. Akan apa-apa sesuatu sekali-kali. Tengok. Ini isyarat pada istighna ni. Akan sesuatu sekali-kali. Pada tiap-tiap hal. Yani pada tiap-tiap apa-apa kelakuan. Tak kira. Tu Tuhan nak bagi kenyang kita. Dia tak berhajat pada makan ni. Cuma pada adat sunnatullah Allah Ta'ala jadikan kenyang di sisi kita makan. Allah Ta'ala jadikan sehat di sisi kita bersenang, kita makan vitamin, kita makan obat. Di sisi kita minum air, Allah Ta'ala hilangkan dahaga. Allah Ta'ala bersihkan pakaian tubuh badan kita. Tu di sisinya. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada benda tu untuk mengisal, nak menyampaikan apa-apa perkara yang Allah Ta'ala nak menjadi pada kita. Dah. Sesekali pada tiap-tiap hal, tak kira. Dan kata guru hamba, yakni Syekh pada Mekah, dan menupan oleh segala perkara yang lain akan dia. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Ini isyarat kepada iftiqarun ilaihi. Isyarat makna ketuhanan yang kedua, hukum ketuhanan yang kedua. Dia lepas sebuah serbi daripada benda lain, dia bebas sebuah serbi daripada benda lain, dia tak menupai benda lain sebuah serbi, benda lain sebuah serbi kena lupai dia. Maka sebab tu dalam kitab Baqaratul Amal ni nanti Syekh pada yang kata apa? Tuhan itu tupanan. Gitu. Sebab apa? Sebab dia tidak menumpan benda lain tu kena tupan dia, maka dia tu tupanan. Tu Syekh pada MK. Allah radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Qala Imamun Nawawi Ats-Tsani rahimahullahu taala. Mana ni? Wal maqalatu mana? Wal maqalatu mana? Wal maqalatul khamisatu. Situ. Wal maqalatul khamisatu wal 20 dan bermula maqalah yang ke-25. Ruwiyah diriwayatkan annahu bahwasanya yakni annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lah. Annahu annan nabiyya alaihi salatu wassalamu. Bahawasanya Nabi, atasnya Nabi itu rahmat dan sejahtera dipohonglah. Satu harinya Nabi itu kharaja zata yaumin. Keluar ia Nabi pada satu hari. Ia keluar pergi ke mana? Ala ashabihi, di atas sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahtum? Bagaimana berpagi-pagi kamu? Bagaimana berpagi-pagi kamu? Ai ini nak tafsir kaifa asbahtum tu apa maksud? Ai dakhaltum, ai kaifa dakhaltum fi waqti sabahi? Bagaimana masuklah kalian di dalam waktu subuh? Bagaimana kalian masuk pada waktu subuh ni? Kalian masuk pada waktu subuh ni lagu mana halnya? Faqalu, maka jawab oleh as-sahabatu, asbahna, berpagi-pagilah oleh kami. Apa makna berpagi-pagi oleh kami? Ai sirna. Dengan sok tu bukan sing. Kita tulis sing ke sok? Sing. La'alla sawaba sok. Kalau sir rahsia kami. Ini sir sok. Jadilah kami. Itu mana?
sara. Itu daripada sara. Sara yasiru lah. Sir. Nah, jadilah kami. Tu maknanya asbahna, jadilah kami fis sabahi pada waktu subuh ni mu'minina billahi, hal keadaan berimanlah kami dengan Allah Jalla wa'ala, yang maha agung, yang maha tinggi pangkatnya Allah. Lalu bila sahabat jawab kata kami ni beriman dengan Allah pada pagi-pagi ni ya Rasulullah, faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum, dan apakah bermula alamat yang menunjukkan di atas iman kamu? Mu kata beriman dengan Allah pada waktu subuh-subuh ni, apa tanda-tanda iman kamu tu? Ini nak cerita kata bahawasanya iman tu punya alamat, ada tanda, betul tak? Walaupun iman tu mutlaqut tasdiq. Mana? Tasdiqu fil qalbi bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah, tetapi di sananya ada tanda-tanda keimanan seseorang yang diiktikad dalam hati. Maka sebab tu Nabi tanya, ma alamatu imanikum, dan apakah bermula tanda yang menunjuk ia tanda di atas iman kamu? Qalu, lalu menjawab oleh sahabat Nabi, nasbiru 'alal bala'i, bersabar kami di atas bala. Apa bala? Ail imtihani. Ai ni Syekh Nawawi Banten nak tafsir apa makna bala. Bala-bala ni apa? Ai al imtihani minallahi ta'ala. Kami bersabar di atas cobaan ujian daripada Allah. Wa nashkuru 'alar rakhai, dan kami bersyukur di atas keluasan. Ar-rakha maknanya kesenangan, keluasan, kemewahan. Itu. Apa? Ar-rakha ai alittisa'i fil ma'isyati. Keluasan pada ma'isyah, keperluan kehidupan tu ma'isyah dia panggil. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kenderaan. Jadi bila kita dapat makan kenyang, tidur pun jenera, tempat tidur pun ada, tempat berteduh ada, pakaian nak tutup aurat pun cukup, itu dia panggil ma'isyah. Baki lagi luah tak luah, tengok lagi. Ada orang makan dengan nasi dengan ikan kering ya. Ada orang ikan kering yang kicap pula. Ada orang ikan hak tak kering. Ada orang ayam golek, serati, macam-macam, daging, kerubah, lembu, kambing, tak ada kira. Maka bila Tuhan bagi orang panggil keluasan nikmat, keperluan kehidupan kita, maka syukur, kata sahabat, kami bersyukur di atas keluasan keperluan hidup kami yang Allah Ta'ala bagi. Wa narda bil qada'i, dan kami redha, kami puas hati dengan qada. Qada kalau kembali kepada dalam kitab Qatrul Ghaib, artinya kalau di sisi mazhab Asy'ariyah ialah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat. Itu mana qada. Qada di sisi Maturidiyah kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat, istilah itu. Tapi bila kita Kharidatul Bahiyah ya jadi lain sikit. Mana qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat, adapun qada di sisi Maturidiyah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Maka semua sekali tu khilaf lafzi belaka. Nak cerita katanya gapo berlaku fi milkillah. Fi mulkillah ni, di dalam kerajaan Allah, dalam milik Allah, tidak ada sesuatu pun yang lari daripada ketentuan Allah, ketetapan Allah. Walau benda tu buruk, ya, walau benda tu buruk. Lepas tu manusia sebatas ikhtiar usaha. Jangan pula kita kata ni Jabariyah, ni fofok Jabriyah ni. Tak kena tu. Jabriyah tu salah bukan sebab dia engkar qada qadar Allah. Jabriyah tu salah sebab engkarkan ikhtiar usaha hamba. Hamba ni tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Seumpama kapah, daun yang ditiup oleh angin, nak pupuk ke mana, ke kiri ke kanan. Itu salahnya Jabriyah. Jadi pelik kemarin kita dengar. Ada orang duduk ngajar lah YouTube, dia kata kan Tuhan tak menentu benda jahat. Kalau Tuhan menentu dia kalau lagi benda jahat, jadi soling pula Tuhan. Itu hujah Mu'tazilah tu lah betul. Itu hujah Qadariyah tu, itu hujah Mu'tazilah tu. Jadi bagi dia kita yang menentukan kita buat jahat. Setelah mana kita nak buat jahat, maka Allah izinkan.
Ya. Nah, Allah izinkan. Jadi pening sikit. Kok mana ya faham wallahu a'lam lah. Kita Asy'ariyah lain tak ada lah cara lagu tu. Kita duk menjalani hak macam biasa lah, cukup. Kalau gitu sahabat kata, yang ketiga tanda kami beriman ya Rasulullah, wa narda bil qada'i. Kami redha, puas hati dengan ketetapan Allah. Apa makna qada? Ai al hukmil ilahi, keputusan yang dibahasa pada ketuhanan. Fi a'yanil mawjudati, pada segala diri-diri benda-benda yang ada. Ala mahia, di atas barang yang ia segala benda mawjudat ni, alaihi, di atasnya ma barang perkara. Gapo barang tersebut? Bayan pada kata ma, minal ahwali, daripada segala apa-apa kelakuan. Minal khairi wa syarri fil azali, pada masa sedia kala, ilal abadi, hinggalah berkekalan. Jadi apa Allah Ta'ala tentu, gitulah Allah Ta'ala tahu. Dan apa yang dia tahu dan dia tentu, dia buat dengan bersepakai di zatnya sifat kudrah. Artinya Allah Ta'ala tak buat melainkan apa hak dia tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Nah, maka bila dia tentu dengan tidak baik, maka tidak baiklah Fir'aun tu kafir tu. Bila lagi Tuhan kehendak Fir'aun tu kafir, dia kalah lagi. Nah, dan Tuhan tahu kata Fir'aun tu kafir bila, dia kalah lagi. Patu soleh Tuhan, tak soleh. Karena Allah Ta'ala hatta dah Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang nak. Nah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tu tanda Tuhan tak soleh. Kami tidak akan azab manusia tu sehingga kami utuskan rasul. Sebab itulah orang yang luput kerasulan, luput masa kenabian kerasulan, maka dipanggil ahlul fatrah. Masuk syurga rahmat dia, bukan syurga darajat dia. Nah, tu tengok. Makanya yang kata soleh, lagi pula semua makhluk ni hak Tuhan, milik Tuhan. Maka tidak soleh Tuhan. In yaghfir in yu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in wa in tastaghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kalau kamu ampunkan mereka hamba kamu tu, kalau kamu azabkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau azabkan mereka itu, tak apa, mereka tu hamba-mu, hak milik-mu. Zalim apa? Zalim ni kita duk tasarruf, kita duk guna perkara bukan hak milik kita tu, orang panggil zalim. Faham tak? Kereta jiran tetangga kita ricak warna pink. Zalim tak? Zalim ya. Jiran nak pergi pejabat esok, warna kereta Mavic aku jadi pink. Siapa cak? Saya cak. Tak apa cak. Tapi comel sikit. Zalim kerana kita duk kereta Honda bukan hak milik kita. Ada pun kereta kita nak cak warna-warna pelangi gapo, ikut kita dengan kereta kita. Faham tak? Gitu hak tu ikut tu mana nak kata zalim. Lebih-lebih lagi Tuhan tak zalim. Kenapa? Karena pasti Tuhan utuskan rasul, Tuhan berikan akal. Itu Tuhan beri ikhtiar dan usaha. Faham? Tapi kitanya pada makna majburan batinan, walaupun kita mukhtaran zahiran. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat baik-baik, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana disebutlah kitab Syarah Kharidah Bahiyah, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita hamba ni mukhtaran zahiran. Pada zahirnya kita diberi pilih sebebas-bebasnya, tapi pada batinnya majburan batinan. Maka sebab tu dalam tiap-tiap perbuatan af'alul ibad yang ikhtiariyah, maka disertakan dengan dua kudrat. Kudratullah al-qadimah lah yang menjadi, yang menentu, iradah Allah yang qadimah lah yang menentu, yang menjadi. Adapun kudratuna al-hadithah itu di atas jalan usaha. Iradatul hadithah itu di atas jalan ikhtiar. Tu pegangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba dia tuduh kita pula Jabriyah. Apa lah? Jabriyah kok mana? Jabriyah ni salah dia sebab dia nafikan ikhtiar usaha hamba. Dia ingkarkan kudratul hadisah, iradatul hadisah, itu ikhtiar dan usaha. Itu. Habis itu. Faqala alaihi salatu wassalamu, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Nabi ikrarlah dah. Antumul mu'minuna haqqan. Haqqan mana haqqa?
kalian ni orang-orang yang beriman pada Allah haqqan, makna sebenar, sebagai iman yang sebenar, ai imanan mutabiqan lil waqi'i. Itu maknanya imanan haqqan, berimes ngoti-ngoti. Apa makna berimes ngoti? Yani akan sebagai iman yang membetuli bagi realiti. Berimes ngoti sungguh kena lah tu. Wa rabbal ka'bati, dan demi Tuhan Kaabah. Ke rabbi dah, wa rabba dah. Al wawu alil qasami. Waw pada kata wa rabba tu ialah waw harakasam. Waw yang dihantarkan maknanya untuk bersumpah. Demi Tuhan Kaabah, kalian benar-benar orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Itu makna kita. Kemudian kata dia, qala ba'dul 'arifina, telah berkata oleh sebahagian orang-orang arif billah, wallahu a'lam. Tahu di situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma zalaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah, Masya Allah. Oh, dua, boh. Dua, tiga kali. Aziz balik mari. Corona. Omikron. Sepanjang Omikron boleh? Omikron. Ada Omikron. Ini Azul. Ya. Nyerah nyala kata. Makhluk halus. Okey. Apa lagi?